Dalam video ini, saya akan menerangkan bab 6 Sains KSSN tingkatan 2 iaitu asid dan alkali. Bab ini berada di bawah tema 2 iaitu penerokaan unsur dalam alam. Dalam bab 6 ini, anda akan belajar dua subtopik iaitu subtopik yang pertama, sifat asid dan alkali, dan subtopik yang kedua ialah peneutralan. Peneutralan ini ialah satu tindak balas antara asid dan alkali untuk menghasilkan garam dan juga air. Untuk pengetahuan anda, sebenarnya dalam kehidupan seharian kita sering menggunakan bahan asid dan alkali ini. Contohnya, setiap hari bila kita bangun, kita akan memberus gigi dengan menggunakan ubat gigi. Ubat gigi itu sebenarnya ialah bersifat alkali. Kenapa kita perlu memberus gigi dengan menggunakan ubat gigi? Kerana sifat alkali ubat gigi tersebut dapat meneutralkan asid di dalam mulut kita. Dan selain itu, cuka yang kita boleh dapati di dapur, dia bersifat asid, dan jus lemon ini dia juga bersifat asid. Bukan itu saja, pelia yang kita makan dia bersifat alkali, dan sabun yang kita guna untuk cuci tangan dan sebagainya adalah bersifat alkali. Jadi dalam video ini anda akan belajar dengan lebih lanjut tentang asid dan alkali. Jadi mari kita tengok subtopik yang pertama iaitu sifat asid dan alkali. Sebelum itu mari kita tengok beberapa jenis bahan yang mengandungi asid dan alkali. Yang asid ini contohnya adalah seperti di dalam jus lemon ataupun nanas. Nanas ini juga merupakan bahan asid, dan cuka ini juga merupakan sejenis asid, bahan asid. Seterusnya alkali. Alkali ini biasanya dia rasa dia pahit. Contohnya pelia ini pahit. Dan ubat gigi dan juga sabun. Manakala untuk asid ini biasanya dia rasanya masam. Contohnya nanas dan lemon ini dia berasa masam. Jadi ini merupakan beberapa contoh untuk bahan asid dan juga alkali. Seterusnya satu poin yang sangat penting dalam bab ini ialah peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. Maksudnya asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Poin ini sangat penting ya. Anda boleh tengok di sini. Asid etanoik glacier. Kalau kita letak asid etanoik glacier, glaciernya maksudnya dia tidak ada air. Ingatlah, glacier ini bermaksud tidak ada air. Apabila kita masukkan kertas limau biru ke dalam asid etanoik ini ialah satu asid. Kita masukkan kertas limau biru ini ke dalam tabung uji ini. Kertas limau tersebut tidak berubah warna kerana dia dalam tabung uji ini tidak ada air. Tetapi apabila asid etanoik ini kita letak di dalam air dan kita masukkan kertas limau biru, kertas limau biru tersebut akan menjadi merah. Ini jelas sangat menyatakan asid hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Sama juga untuk alkali. Bila anda guna perbeza natrium hidroksida dan anda masukkan kertas limau merah ke dalam tabung uji, kertas limau merah itu tidak akan berubah warna. Tetapi bila anda masukkan natrium hidroksida di dalam air, nah sini ada air ya, dan anda masukkan kertas limau merah ini ke dalam tabung uji, kertas limau merah itu tersebut akan berubah warna menjadi biru dengan kehadiran air ini. Jadi, poin ini sangat penting anda perlu ingat. Asid dan alkali hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Dan untuk pengetahuan anda, yang kertas limau ini dari biru tukar warna menjadi merah, dia ialah asid. Kalau dari kertas limau merah bertukar warna menjadi biru, dia ialah alkali. Jadi ingat. Jadi apakah itu bahan berasid dan juga bahan beralkali? Jadi bahan berasid ialah bahan yang mengandungi asid. Contohnya di sini ialah cuka yang anda boleh didapati di dalam dapur, dan juga bahan beralkali ialah bahan yang mengandungi alkali. Contohnya ubat gigi. Ubat gigi yang anda guna setiap hari. Apabila anda bangun, anda akan memberus gigi dengan menggunakan ubat gigi ini yang bersifat alkali untuk meneutralkan asid di dalam mulut. Jadi seterusnya, kekuatan asid dan alkali. Bagaimana kita boleh tahu ataupun boleh mengenal pasti kekuatan asid dan alkali? Kita gunakan skala pH ini.
Jadi skala pH ini dia digunakan untuk menunjukkan kekuatan sesuatu asid atau alkali. Ini merupakan skala pH. Di tengah-tengah sini iaitu pH, nilai pH dia 7, itu ialah neutral. Dan kita ada dari pH dia bermula dari 0 hingga 14. Yang pH 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ini dia ialah asid. 8, 9, 10, 11 sampai 14 ini ialah beralkali. Dan anda boleh perhatikan di sini dari sini ke sini dia adalah semakin berasid. Manakala bagi sini dari nilai pH 8 ke nilai pH 14 dia menjadi semakin beralkali. Maksudnya di sini nilai pH 1 adalah lebih berasid daripada nilai pH 5. Tetapi sebaliknya untuk yang ini, nilai pH 14 adalah lebih beralkali berbanding dengan nilai pH 11 ini. Jadi kita boleh tahu yang di bahagian depan ini ialah asid kuat. Ini ialah asid lemah. Manakala bagi nilai pH yang tinggi ini, contohnya nilai pH 14, dia merupakan satu alkali yang kuat. Dan mungkin nilai pH 9 ini dia merupakan sejenis alkali lemah. Jadi anda boleh tengok di sini, ini merupakan skala pH. Di tengah-tengah sini iaitu nilai pH 7 dia adalah neutral dan dari sini ke sini dia menjadi semakin berasid. Dari nilai pH 8 ke 14 dia akan menjadi semakin beralkali. Jadi rumusan yang kita boleh buat di sini ialah semakin rendah nilai pH semakin tinggi kekuatan asid. Maksudnya di sini nilai pH 1 ini kalau kita bandingkan dengan nilai pH 5. Yang nilai pH 1 ini kekuatan asid dia adalah lebih tinggi berbanding dengan nilai pH 5. Manakala bagi alkali punya, semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kekuatan alkali. Maksudnya di sini, jika kita bandingkan nilai pH 14 dengan nilai pH 11, yang nilai pH 14 ini kekuatan alkalinya adalah lebih tinggi. Kita tengok jadual ini mengenai sifat-sifat asid dan juga alkali. Sini asid, salah satu contoh asid yang kita sentiasa guna di dalam makmal ialah asid hidroklorik iaitu HCl. Manakala bagi alkali ini, satu jenis larutan alkali yang kita sering guna di dalam makmal ialah larutan natrium hidroksida iaitu NaOH. Jadi, seperti yang kita sedia maklum, asid ini dia mempunyai nilai pH kurang daripada 7, manakala alkali dia mempunyai nilai pH lebih daripada 7. Asid ini biasanya berasa masam, contohnya lemon ataupun nanas. Alkali ini pula berasa pahit, contohnya beliah. Beliah memang berasa panas, pahit kan? Dan salah satu bagi asid dan alkali, kedua-dua ini ialah adalah mengakis. Mengakis dalam asid, sekiranya kita masukkan kertas limus biru itu akan bertukar warna menjadi dari biru kepada merah, maksudnya itu ialah satu asid. Dan sekiranya kita masukkan kertas limus merah ke dalam larutan yang alkali, contohnya larutan natrium hidroksida, kertas limus merah akan bertukar warna menjadi biru. Maksudnya kita tahu benda itu ialah bersifat alkali. Dan di sini merupakan satu poin yang sangat penting. Asid akan bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Contohnya, asid hidroklorik boleh bertindak balas dengan logam seperti magnesium untuk menghasilkan gas hidrogen. Tetapi alkali ini dia tidak boleh bertindak balas dengan logam. Cuma ingat, cuma asid sahaja yang boleh bertindak balas dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen H2. Seterusnya mari kita tengok soalan ini. Pilih jawapan yang paling tepat mengenai asid. Jadi seperti yang kita sedia maklum, asid mempunyai nilai pH kurang daripada 7 iaitu dari 0 hingga 6. Asid akan menukarkan kertas limus biru menjadi warna merah. Jadi kalau kita masukkan kertas limus biru ke dalam asid, dia akan bertukar warna menjadi merah. Asid akan bertindak balas dengan zinc untuk menghasilkan gas hidrogen. Ini merupakan satu ciri-ciri yang paling penting bagi asid, iaitu asid boleh bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Alkali tidak boleh ya. Rasa asid adalah masam, contohnya lemon ataupun nanas, dia berasa masam, jadi ia merupakan satu asid.
Soalan 2. John meletakkan asid hidroklorik kontan ke dalam piring petri dan mengujinya dengan menggunakan kertas limus biru. Didapati bahawa kertas limus biru itu tidak berubah warna. Mengapa? Okey, sepatutnya bila kita ujikan asid hidroklorik dengan menggunakan kertas limus biru tersebut akan bertukar warna menjadi merah kerana asid hidroklorik yang merupakan sejenis asid. Tetapi John yang membuat eksperimen ini, dia mendapati kertas limus biru itu tidak berubah warna. Jadi kenapa? Jadi anda perlu perhatikan perkataan di sini. Asid hidroklorik kontan. Maksud kontan ini maksudnya dia kering, tak ada air. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, asid dan alkali hanya menunjukkan sifat asid dan alkalinya dengan kehadiran air. Jadi air ini memang memainkan peranan yang penting untuk menunjukkan sifat asid. Jadi sebab ini kontan, jadi dia tidak berubah warna. Jadi bagaimana untuk menjawab soalan ini? Kerana asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Nyatakan sifat-sifat bagi bahan yang berikut. Jadi mineral water ini dia bersifat neutral. Ubat gigi yang anda guna setiap hari adalah bersifat alkali. Lemon ini adalah bersifat asid. Senang saja. John menggunakan kertas limus untuk menentukan sama ada bahan S, Y dan Z bersifat asid atau alkali. Jadual di bawah menunjukkan pemerhatiannya. Jadi bahan S ini, kertas limus biru bertukar warna menjadi merah. Jadi dari biru kepada merah kita tahu bahan S ini ialah sejenis asid. Y ini pula, kertas limus biru bertukar warna menjadi merah. Jadi dari biru ke merah, kita tahu Y ini ialah satu asid. Dan last sekali, bahan Z. Kertas limus merah, dia bertukar warna menjadi biru. Jadi dari merah kepada biru, kita tahu bahan Z ini ialah satu jenis alkali. Soalan yang seterusnya, nilai pH untuk air suling. Air suling untuk pengetahuan anda ialah distilled water. Jadi air suling ini anda sentiasa guna di dalam makmah. pH untuk air suling ialah 7. Jawapannya ialah C. Antara bahan yang berikut, yang manakah merupakan bahan berasid? Jadi bahan berasid ini biasanya dia rasanya masam. Jadi jawapannya ialah A, cuka. Soalan 7, antara berikut yang manakah merupakan bahan beralkali? Jadi anda kena tahu bahan beralkali ini biasanya dia rasa pahit. Jadi jawapan di sini bahan beralkali ialah sebut penaik. Jawapannya ialah C. Susun bahan-bahan berikut dalam urutan menaik berdasarkan kekuatan keasidannya. Jadi bagaimana kita boleh mengetahui kekuatan asid? Kita guna skala pH di sini. Ini merupakan skala pH dari nilai pH 0 hingga nilai pH 14. Jadi di tengah-tengah sini ialah nilai pH 7, dia adalah neutral. Dan dari 6 hingga 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini, dia dari sini ke sini dia semakin berasid. Maksudnya nilai pH 1 ini dia lebih berasid berbanding dengan nilai pH 4. Jadi diberi di sini, jus nanas ini dia mempunyai pH 4. Jadi diberi sini susu segar mempunyai nilai pH 6, manakala cuka mempunyai nilai pH 2. Jadi nilai pH 2 ini dia adalah paling berasid. Dan susu segar dengan jus nanas mempunyai nilai pH yang lebih rendah berbanding dengan susu segar. Maksudnya jus nanas adalah lebih berasid berbanding dengan susu segar. Jadi kita kena susun mengikut urutan menaik. Jadi yang paling paling kuat asidnya, yang kekuatan asid dia paling tinggi, kita letak yang dekat belakang sekali. Jadi susu segar, jus nanas dan cuka. Kita susun macam ni. Maksudnya cuka ni mempunyai kekuatan asid yang paling tinggi diikuti dengan jus nanas dan akhir sekali ialah susu segar ini mempunyai kekuatan asid yang paling rendah. Seterusnya, mengapakah kertas limus biru tidak berubah warna apabila diuji pada asid etanoik glacier? Okey. Kalau bila anda tengok perkataan glacier ini, maksudnya dia tidak mengandungi air. Jadi jawapan di sini ialah asid etanoik glacier tidak mengandungi air yang diperlukan untuk menunjukkan sifatnya. Ini merupakan satu poin yang sangat penting anda mesti ingat ya. Sifat asid dan alkali hanya menunjukkan sifat asid dan alkalinya dengan kehadiran air. Jadi di sini asid etanoik glacier dia tidak ada air. Jadi sebab itulah kertas limus biru ini tidak berubah warna.
Soalan yang seterusnya, mari kita tengok seterusnya. Sifat bahan yang berbeza dapat ditentukan dengan menggunakan penunjuk yang sesuai. Jadi di sini dalam silibus anda akan belajar 5 penunjuk yang berbeza. Jadi mari kita tengok penunjuk yang pertama iaitu phenolphthalein. Okey. Phenolphthalein ini special sikit. Bila anda masukkan phenolphthalein ke dalam larutan alkali, contohnya larutan natrium hidroksida ataupun magnesium hidroksida, warnanya akan berubah warna menjadi merah jambu seperti di sini yang warna cantik, warna merah jambu ini. Bila anda masukkan phenolphthalein ke dalam larutan alkali seperti larutan magnesium hidroksida, dia akan berwarna ini, merah jambu. Dan bila anda masukkan penunjuk phenolphthalein ke dalam larutan neutral dan larutan asid, dia adalah tidak berwarna. Seterusnya, penunjuk yang kedua iaitu penunjuk semester. Bila anda masukkan penunjuk semester ini ke dalam larutan alkali, dia adalah berwarna biru. Dan dalam keadaan neutral, dia berwarna hijau, manakala dalam larutan asid, penunjuk semester ini berwarna merah. Seperti ini. Metil zinc penunjuk yang ketiga. Bila anda masukkan ke dalam larutan alkali, dia adalah berwarna kuning seperti yang ini. Dan dalam keadaan neutral, metil zinc ini juga berwarna kuning. Dan special sikit, apabila berada di dalam asid, metil zinc ini adalah berwarna merah. Dan mari kita tengok yang kertas limut biru dan kertas limut merah yang paling popular ini. Bila anda masukkan kertas limut biru ke dalam asid, dia akan berubah warna menjadi merah. Jadi, sekiranya kita perhatikan kertas limut biru bertukar warna menjadi merah, maksudnya dia merupakan satu asid. Jadi, dalam larutan neutral dan larutan alkali, kertas limut biru ini dia tidak berubah warna. Dia masih kekal sebagai biru dan biru. Dan yang terakhir sekali ialah kertas limut merah. Sekiranya anda masukkan kertas limut merah ke dalam larutan alkali, kertas limut merah akan bertukar warna menjadi biru. Maksudnya, dia merupakan satu larutan alkali. Jadi, merah ke biru, dia merupakan satu larutan alkali. Dan manakala bila anda masukkan kertas limut merah ke dalam larutan neutral dan larutan asid, dia masih kekal warnanya. Dia tidak berubah. Jadi, masih merah. Jadi, anda boleh perhatikan di sini, iaitu phenolphthalein. Bila anda masukkan phenolphthalein, seperti yang saya kata tadi, ke dalam larutan alkali, dia akan menjadi warna yang cantik, iaitu warna merah jambu. Contohnya di sini, pH 10 ialah satu larutan alkali. Nilai pH bagi satu larutan alkali. Jadi, dia adalah berwarna merah jambu. Anda masukkan phenolphthalein ke dalam larutan alkali, dia berwarna merah jambu. Dan bila phenolphthalein ini dimasukkan ke dalam larutan neutral, iaitu larutan neutral adalah nilai pH dia ialah 7. Jadi dia tidak berwarna. Dan pada masa yang sama, bagi asid, bila anda masukkan phenolphthalein, dia juga tidak berwarna. Seterusnya, mari kita tengok metil zinc. Bila anda masukkan metil zinc ke dalam larutan alkali, dia akan berwarna kuning. Dan pada masa yang sama, jika anda masukkan metil zinc ke dalam larutan neutral yang mempunyai nilai pH 7, dia juga berwarna kuning seperti ini. Tetapi, sekiranya anda masukkan metil zinc ke dalam asid, dia adalah berwarna merah seperti ini. Warna dia merah. Seterusnya, mari kita tengok kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan seharian. Jadi, kita sering menggunakan asid dan alkali dalam kehidupan seharian. Contohnya, asid yang kita gunakan ialah asid ascorbic. Untuk pengetahuan anda, asid ascorbic iaitu vitamin C. Di dalam buah-buahan terdapat banyak vitamin C, contohnya buah nanas, buah apple dan sebagainya. Dan seterusnya adalah asid benzoic. Asid benzoic ini dia digunakan dalam sos cili sebagai pengawet. Dia digunakan sebagai pengawet supaya sos cili ini dapat tahan lama. Ingat ya, yang sos cili ini yang biasa anda guna dalam rumah, dia di dalamnya kita ada asid benzoic. Seterusnya ini jeruk. Biasanya dalam rumah kita akan menggunakan cuka untuk membuat jeruk. Yang ini ialah minuman karbonat. Di dalamnya kita ada asid karbonik dan juga asid tartarik. Jadi ingat, asid karbonik dan asid tartarik ini dia digunakan untuk menghasilkan minuman berkarbonat seperti contoh-contoh di sini. Yang terakhir sekali, kegunaan asid dalam kehidupan seharian ialah
di dalam rumah kita ada kereta kan. Jadi di dalam kereta kita ada bateri, kita ada bateri kereta. Asid sulfurik ini dia digunakan dalam penghasilan bateri kereta. Maksudnya di dalam bateri kereta ini ada asid sulfurik. Bukan itu sahaja, asid sulfurik ini boleh digunakan untuk menghasilkan cat juga. Cat yang berwarna-warni ini. Seterusnya, mari kita tengok kegunaan alkali dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama ialah natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini digunakan untuk membuat deterjen. Yang kedua ialah magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida ini digunakan untuk membuat ubat gresik. Contohnya, sekiranya seseorang individu dia mengalami sakit gastrik, jadi dia boleh makan ubat gastrik ini. Dan kerana ubat gastrik ini dia bersifat alkali, dia boleh menetralkan asid di dalam perut. Jadi ingat ya, ubat gastrik ini di dalamnya dia dibuat daripada magnesium hidroksida. Bagi sabun mandi ini, contohnya seperti dalam gambar ini, dia sebenarnya dibuat daripada kaolium hidroksida. Dan last sekali, ini penting ya, penghasilan baja kita guna amonia. Amonia itu NH3 ya. Okey, seterusnya mari kita tengok soalan ini. Rajah di bawah menunjukkan nilai pH bagi 4 bahan P, Q, R dan S. Jadi ini merupakan skala pH. Dan di tengah-tengah sini, iaitu bahan R, dia mempunyai nilai pH 7. Maksudnya R ini ialah neutral. Jadi kita boleh tengok pilihan jawapan di sini. Jadi seperti yang kita sedia maklum, ubat gigi yang kita guna setiap hari apabila kita bangun ialah bersifat alkali. Jadi jawapan C ini adalah salah. Kerana R ini dia mempunyai nilai pH 7. Maksudnya dia mesti bersifat neutral. Lemon jus lemon ini bersifat asid, jadi jawapan A salah. Cuka ini dia juga bersifat asid, jadi jawapan D salah. Jadi R ini ialah air suling. Dan seperti yang saya berulang banyak kali, yang pH 14 yang S ini dia bersifat alkali, maksudnya ialah ubat gigi. PQ ini dia mesti bersifat asid, iaitu cuka dan jus lemon. Jadi jawapannya ialah B. Seterusnya, beberapa titis metil zinga ditambah ke dalam tabung uji yang berisi air tuling. Jadi air tuling ini dia mempunyai nilai pH 7 kerana dia adalah neutral. Jadi apa yang akan berlaku pada metil zinga selepas dikoncangkan? Maksudnya kita masukkan beberapa titis metil zinga ke dalam tabung uji dan yang berisi air tuling dan kita koncangkan. Dan anda kena tahu, bila kita masukkan metil zinga ke dalam larutan neutral, apa yang akan berlaku kepada metil zinga itu? Metil zinga itu akan bertukar warna menjadi kuning. Maksudnya dia ialah neutral. Seterusnya, eksperimen diulangi dengan memasukkan beberapa titis metil zinga ke dalam tabung uji yang berisi asid hidroklorik. Jadi, sebelum ini kita guna air tuling iaitu neutral. Jadi, dia bertukar warna menjadi kuning seperti di sini. Sekiranya kita ulang eksperimen dengan menggunakan asid hidroklorik. Asid hidroklorik ini dia bersifat asid. Jadi, warna metil zinga ini dia akan bertukar menjadi warna merah. Jadi, ingat ya. Kalau metil zinga diletakkan di dalam keadaan neutral, dia adalah berwarna kuning. Manakala jika metil zinga diletakkan di dalam larutan asid, dia adalah berwarna merah. Seterusnya, kedua-dua cuka dan jus limau merupakan bahan berasid. Terangkan bagaimana anda membandingkan kekuatan asid bagi bahan tersebut. Jadi kita ada cuka dan jus limau. Bagaimana anda boleh bandingkan kekuatan asid? Mana satu? Cuka dan jus limau. Mana satu mempunyai kekuatan asid yang lebih tinggi. Jadi anda boleh guna contohnya di sini ialah penunjuk semester. Anda celupkan ini ke dalam larutan tersebut dan bandingkan mana ini dengan menggunakan skala di sini supaya anda tak boleh tahu nilai pH dia. Ataupun lebih senang anda boleh guna pH meter ini. pH meter anda rendangkan bahagian ini ke dalam larutan cuka dan jus limau, dia akan terus tunjuk di sini berapa nilai pH bagi cuka dan jus limau supaya anda boleh tahu kekuatan asid bagi bahan tersebut. Jadi jawapan yang saya tulis di sini ialah uji kedua-dua bahan tersebut dengan menggunakan penunjuk semester ataupun pH meter. pH meter ini dia senang guna. Anda cuma rendangkan bahagian ini ke dalam
larutan tersebut dan anda boleh tahu nilai pH dia. Bahan yang mempunyai nilai pH bahan yang mempunyai nilai pH yang lebih rendah adalah lebih berasid. Seterusnya, mari kita tengok subtopik 6.2 iaitu peneutralan. Okey, bila saya cakap tentang peneutralan, maksudnya dia adalah satu tindak balas antara asid dan alkali untuk menghasilkan dua benda iaitu garam dan air. Ingat ya, peneutralan ialah tindak balas antara asid dan alkali untuk menghasilkan dua benda. Yang pertama garam, yang kedua ialah air. Dan pentitratan, apakah itu pentitratan? Pentitratan ialah kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas peneutralan. Jadi ini merupakan persamaan bagi tindak balas peneutralan. Satu asid akan bertindak balas dengan alkali untuk menghasilkan garam dan pada masa yang sama juga menghasilkan air. Untuk pengetahuan anda, asid dan alkali yang berbeza akan menghasilkan jenis garam yang berbeza. Contohnya, anda boleh tengok persamaan ini sama seperti dalam buku teks anda. Okey, mari kita tengok yang pertama. Bila kita guna asid hidroklorid dengan natrium hidroksida, kita akan menghasilkan natrium klorida dan air. Dan anda boleh perhatikan, natrium ini dia berasal dari asid. Natrium ini dia berasal daripada alkali dan klorida ini dia berasal dari asid. Sekiranya kita guna asid sulfurik dan kalium hidroksida, yang pertama, kalium ini dia berasal dari alkali, yang sulfat ini berasal dari asid. Manakala yang ketiga ialah asid nitrik dan juga natrium hidroksida. Natrium ini berasal dari alkali, nitrit ini berasal dari asid. Jadi bila anda tulis garam bagi tindak balas antara asid dengan alkali, first kali anda tulis yang bahagian alkali punya dulu. Contohnya natrium, anda tulis natrium. Kalium, anda tulis kalium. Natrium, anda tulis natrium. Dan diikuti yang belakangnya, dia adalah daripada asid. Contohnya, asid hidroklorid ini dia ialah paling special. Klorid ini kita buangkan K, kita tambah Da. Jadi dia menjadi klorida. Jadi secara keseluruhannya, asid hidroklorid bertindak balas dengan natrium hidroksida dan proses peneutralan berlaku. Kita akan menghasilkan garam iaitu natrium klorida dan juga air. Bagi asid sulfurik ini, bila kita bertindak balas dengan kalium hidroksida, dia akan menghasilkan kalium sulfat dan pada masa yang sama akan menghasilkan air. Asid nitrik ini kita bertindak balas dengan natrium hidroksida, kita akan menghasilkan natrium nitrit. Anda perhatikan, kita cuma buangkan URIK ini di belakang dan tukar menjadi FAD sulfat, nitrates. Dan juga semua proses peneutralan tindak balas peneutralan antara asid dan alkali, kita mesti menghasilkan air dan juga garam. Garam ini mempunyai nama yang berbeza lah. Contoh yang bergantung kepada asid dan alkali yang anda guna. Jadi mari kita tengok soalan ini. Maklumat di bawah menunjukkan satu persamaan kimia. Asid sulfurik tambah dengan S akan menghasilkan natrium sulfat. Natrium sulfat ini merupakan sejenis garam dan juga air. Yang manakah kemungkinan bahan S? Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, bagi garam ini kita mula tulis dengan alkali diikuti dengan asid. Jadi kita guna asid sulfurik. Jadi di belakangnya kita tulis sulfat. Dan natrium ini dia mesti alkali. Jadi kita mesti cari satu bahan alkali, larutan alkali yang mempunyai natrium. Jadi kalsium ini salah. Magnesium hidroksida salah. Kalium hidroksida salah. Yang ini ada natrium, maksudnya jawapannya ialah D. Nyatakan rasa jus limau. Jus limau ini adalah bersifat asid. Jadi bagi bahan asid, rasanya dia adalah masam. Nyatakan pemerhatian anda apabila kertas timun biru dimasukkan ke dalam jus limau. Jadi, bila kita masukkan kertas timun biru ke dalam jus limau, kertas timun biru itu tersebut akan bertukar warna menjadi merah. Maksudnya, jus limau ini adalah bersifat asid. Biru kepada warna, dia ialah asid. Lengkapkan persamaan berikut. Okey, asid dan alkali. Sekiranya asid bertindak balas dengan alkali, proses peneutralan berlaku. Dan ingat ya, kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas
penetralan ialah pentitratan. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, bila asid bertindak balas dengan alkali, dia akan menghasilkan dua benda. Yang pertama ialah garam dan juga air. Jika asid sulfurik dan larutan natrium hidroksida dicampurkan, apakah hasilnya? Tulis jawapan anda dalam bentuk persamaan perkataan. Jadi, asid sulfurik ini bahan kita yang kita guna dan natrium hidroksida. Kita akan menghasilkan satu garam yang first kali kita ambil dari alkali iaitu natrium dan diikuti dengan asid iaitu sulfurik, kita tulis sulfat, natrium sulfat tambah air. Jadi inilah merupakan persamaan perkataan. Untuk tulis persamaan perkataan yang betul, anda mesti tulis bahan dan juga produk dia dengan betul. Bahan yang kita guna ialah asid sulfurik seperti diberi dalam soalan ini dan juga larutan natrium hidroksida, dan dia akan menghasilkan natrium sulfat dan juga air. Seterusnya, mari kita tengok yang seterusnya ini. Tuliskan persamaan perkataan bagi tindak balas peneutralan antara asid fosforit dengan magnesium hidroksida. Okey, ini yang baru. Asid fosforit bertindak balas dengan magnesium hidroksida, kita akan menghasilkan dari alkali magnesium. Fosforit ini kita buang ORIK dan masukkan dengan AT jadi fosfat. Jadi kita akan menghasilkan magnesium fosfat dan pada masa yang sama air. Ramalkan pemerhatian anda jika pita magnesium dimasukkan ke dalam larutan kalium hidroksida dan diuji dengan kayu uji bernyala. Okey. Untuk sekiranya anda masukkan pita magnesium ke dalam larutan kalium hidroksida ini merupakan satu larutan berakali. Jadi, seperti yang saya bagi tahu tadi, cuma asid saja yang boleh bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Tetapi sekiranya anda masukkan logam ke dalam larutan alkali, tiada perubahan yang berlaku. Jadi, tiada perubahan. Seterusnya, mari kita tengok eksperimen ini. Tujuannya ialah mengkaji tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida. Okey, ingat ya, bila saya cakap tentang peneutralan, iaitu anda kena tahu asid bertindak balas dengan alkali. Jadi bahan yang kita guna ialah penunjuk phenolphthalein. Asid yang kita guna ialah asid hidroklorik 0.5 molar dan larutan natrium hidroksida 0.5 molar. Jadi di sini kita ada kelalangkong, kita ada biuret. Okey. First kali kita masukkan 30 ml asid hidroklorik ke dalam biuret ini. Kita masukkan asid hidroklorik ke dalam biuret ini. Dan pada masa yang sama, kita pindahkan 25 ml larutan natrium hidroksida ke dalam kelalangkong. Jadi kelalangkong ini kita masukkan larutan natrium hidroksida dan kita masukkan 3 titik phenolphthalein. Dan seperti yang saya bagi tahu tadi, bila phenolphthalein dimasukkan ke dalam larutan natrium hidroksida yang merupakan sejenis alkali, warna phenolphthalein akan berubah warna menjadi merah jambu. Dan kita mulakan eksperimen. Asid hidroklorik ini, kita titiskan asid hidroklorik secara perlahan-lahan ke dalam kelalangkong ini yang berisi larutan natrium hidroksida dan phenolphthalein. Dan pada masa yang sama, kita akan goncangkan kelalangkong ini. Bila anda, sekiranya anda perhatikan, warna merah jambu phenolphthalein ini bertukar kepada tidak berwarna. Perlulah anda hentikan titisan asid tersebut. Dan satu perkataan atau satu keyword yang anda perlu tahu di sini iaitu takar akhir. Jadi apakah itu takar akhir? Pada takar akhir maksudnya asid hidroklorik tersebut telah meneutralkan secara sepenuhnya alkali itu. Bila anda masukkan asid hidroklorik ini ke dalam larutan hidroksida ini, larutan hidroksida ini akan sedikit demi sedikit menghilangkan sifat alkalinya. Maksudnya asid hidroklorik ini meneutralkan larutan natrium hidroksida. Jadi takar akhir ini anda perlu tahu, pada takar akhir nilai pH ialah 7. Maksudnya larutan itu menjadi neutral. Dia tidak berasid dan dia juga tidak berakali. Dan pada takar akhir, warna phenolphthalein ini dia bertukar warna menjadi merah jambu kepada tidak berwarna. Jadi ingat ya, takar akhir ini merupakan satu istilah yang penting yang anda kena faham. Jadi dua benda yang anda kena tahu iaitu pada takar akhir
Nilai pH bagi larutan tersebut ialah 7 kerana larutan itu adalah neutral disebabkan asid hidroklorik ini telah meneutralkan secara sepenuhnya larutan natrium hidroksida. Dan poin yang kedua ialah warna phenolphthalein ini dia akan bertukar warna dari merah jambu kepada tidak berwarna. Maksudnya dia jadi jernih lah, dia tidak lagi berwarna merah jambu. Jadi di sini saya tulis persamaan perkataan bagi tindak balas di atas. Kita guna asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida dan juga air. Seterusnya, mari kita tengok aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, setiap hari bila kita bangun, kita akan menggunakan ubat gigi untuk memberas gigi. Kenapa? Kerana ubat gigi ini dia adalah berakali. Dia boleh meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Sebab dalam mulut kita, bakteria akan menghasilkan asid. Asid ini adalah tidak baik untuk kesihatan kita. Jadi kita guna kesihatan kita dan juga dia akan menyebabkan kerosakan gigi. Jadi kita guna ubat gigi yang berakali ini untuk meneutralkan asid tersebut. Seterusnya, pembersih muka. Pembersih muka yang anda guna untuk membersih muka minta maaf. Pembersih muka yang anda guna untuk membersih muka sebenarnya bersifat akali. Dan bila anda guna, dia akan menjadikan kulit muka kering. Oleh itu, sebab itu kita ada penyegar. Penyegar ini adalah bersifat berasid supaya dia boleh digunakan untuk meneutral semula kulit muka. Ini penyegar ya. Contoh yang seterusnya ialah tanah yang berasid. Okay, tanah yang berasid ini dia adalah tidak sesuai untuk tanaman. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita menaburkan karbon mati. Karbon mati itu untuk pengenalan anda, karbon mati ialah kalsium hidroksida. Karbon mati ini bersifat akali, dia boleh meneutralkan tanah yang berasid. Dia boleh mengurangkan keasidan tanah supaya tanaman, sayur-sayuran yang anda tanam boleh tumbuh dengan subur. Ingat ya. Seterusnya, pelembut fabrik. Pelembut fabrik ini bersifat asid. Dia boleh mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi berakali disebabkan oleh penggunaan sabun pencuci. Okey. Setiap hari kita basuh baju ataupun kain menggunakan sabun pencuci. Sabun pencuci ini adalah bersifat akali. Jadi bila sabun pencuci yang berakali ini dia digunakan untuk membasuh baju ataupun kain, dia akan menjadi nilai pH dia berakali. Nilai pH dia akan menjadi tinggi. Jadi kita boleh guna pelembut fabrik seperti yang di sini. Kerana pelembut fabrik ini dia bersifat asid, dia boleh meneutralkan akali. Seterusnya, bahan buangan berasid daripada kilang dilawat dengan akali sebelum dibebaskan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, dari kilang dia akan menghasilkan banyak bahan buangan yang berasid. Bahan berasid ini adalah tidak baik untuk persekitaran kita. Dia akan menjadi persekitaran tercemar dan kotor. Jadi, biasanya kilang sebelum dia buangkan bahan buangan ini, dia akan lawat dengan akali supaya dia tidak mencecahkan persekitaran kita. Seterusnya, gigitan semut. Contohnya, anda digigit oleh semut ataupun sengatan lebah. Dia adalah bersifat asid. Jadi, apa yang anda boleh guna? Anda boleh guna soda penait. Soda penait ini bersifat akali. Jadi, dia boleh meneutralkan asid daripada gigitan semut ataupun sengatan lebah. Mari kita tengok soalan ini. Raja di bawah menunjukkan satu tindak balas antara asid hidroklorik cair dengan larutan natrium hidroksida. Jadi di sini kita ada larutan asid hidroklorik cair dan juga larutan natrium hidroksida dengan penunjuk phenolphthalein. Jadi seperti yang kita sedia maklum, sekiranya anda masukkan penunjuk phenolphthalein ke dalam larutan natrium hidroksida, warna phenolphthalein akan berubah menjadi merah jambu. Maksudnya larutan natrium hidroksida ini adalah berakali. Jadi, nyatakan proses kimia yang berlaku antara asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida. Okey, saya dah berulang banyak kali. Bila anda guna asid bertindak balas dengan akali, dia merupakan satu proses peneutralan. Dan kaedah yang kita gunakan untuk menjalankan tindak balas peneutralan ialah pentitratan seperti yang ditunjuk di dalam lajak ini, di mana kita titiskan asid hidroklorik ini secara perlahan-lahan ke dalam kelalangkong ini, dan pada masa yang sama anda akan mengoncangkan kelalangkong ini sehingga asid hidroklorik ini meneutralkan sepenuhnya larutan natrium hidroksida.
Seterusnya, raja di bawah menunjukkan graf yang diperoleh berdasarkan eksperimen di atas. Eksperimen ini ya. Jadi ini adalah graf dia. Nyatakan fungsi phenolphthalein dalam eksperimen ini. Okey, kenapa kita perlu masukkan phenolphthalein ke dalam larutan natrium hidroksida? Phenolphthalein ini digunakan sebagai penunjuk untuk menunjukkan takar akhir proses penyusuran. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, takar akhir, istilah ini sangat penting. Anda kena tahu dua benda. Pada takar akhir, nilai pH larutan tersebut adalah 7. Kenapa? Kerana larutan itu adalah neutral. Dan yang kedua, sekiranya anda menggunakan penunjuk phenolphthalein pada takar akhir, warna phenolphthalein akan berubah warna dari merah jambu kepada tidak berwarna. Maksudnya, larutan itu menjadi neutral. Jadi di sini apabila proses peneutralan mencapai takar akhir, phenolphthalein akan berubah warna dari merah jambu kepada tidak berwarna. Seterusnya, tanda ketik bagi pernyataan yang betul. Jadi proses peneutralan adalah lengkap pada titik N. Jadi di sini ialah titik N. Kita boleh perhatikan nilai pH pada titik N ialah 7. Jadi 7 maksudnya dia ialah satu larutan neutral. Jadi proses peneutralan adalah lengkap kerana asid telah meneutralkan alkali secara sepenuhnya. Pada titik N, warna phenolphthalein akan bertukar warna menjadi merah jambu. Betul atau tidak? Salah. Kerana pada titik N ini nilai pH dia 7. Dia ialah neutral. Jadi warna phenolphthalein sebenarnya ialah tidak berwarna. Seterusnya, 30 cm larutan asid hidroklorid diperlukan untuk meneutralkan alkali. Betul, kerana di sini anda boleh tengok kita guna 30 cm3 asid hidroklorid berdasarkan dari graf ini. Kita guna 30 cm3 untuk meneutralkan alkali untuk mencapai takar akhir ini. Kekuatan asid meningkat apabila mencapai titik N. Salah, kerana pada titik N dia telah menjadi neutral. Dia tidak berasid dan dia tidak berakali. Jadi jawapan ini salah lah. Sekiranya phenolphthalein digantikan dengan methyl zinc dan penunjuk semester, apa yang akan berlaku? Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan warna penunjuk tersebut pada titik N. Seperti yang saya bagi tahu tadi, pada titik N, maksudnya larutan tersebut telah menjadi neutral dan dia mempunyai nilai pH 7. Jadi, sekiranya anda guna penunjuk semester, penunjuk semester bila dia dalam larutan neutral, dia adalah berwarna hijau. Dan methyl zinc bila dia dalam larutan neutral, keadaan neutral dia adalah berwarna kuning. Jadi, tidak semestinya dalam proses pentitratan kita cuma menggunakan penunjuk phenolphthalein. Kita juga boleh menggunakan penunjuk yang berbeza seperti di sini, iaitu penunjuk semester ataupun methyl zinc. Seterusnya, Pak Abu mendapati nilai pH tanah di kebunnya adalah berasid. Jadi, sekiranya tanah itu adalah berasid, dia tidak sesuai untuk menanam sayur-sayuran. Jadi, apakah yang perlu dilakukan oleh Pak Abu untuk menyelesaikan masalah nilai tanah? Jadi, nilai pH tanah yang berasid ini, kita boleh guna kapur mati. Untuk pengetahuan anda, kapur mati ini juga merupakan kalsium hidroksida yang bersifat alkali. Kapur mati yang bersifat alkali ini, dia boleh meneutralkan asid tanah tersebut, ataupun kita cakap dia boleh mengurangkan keasidan tanah supaya tanah itu sesuai untuk menanam sayur-sayuran. Seterusnya, lajar di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji tindak balas antara larutan natrium hidroksida dengan asid hidroklorid. Nyatakan tindak balas yang berlaku dalam eksperimen di atas. Jadi di sini kita ada asid dan juga alkali. Jadi tindak balas ini ialah peneutralan. Pada peringkat akhir peneutralan, iaitu dia telah mencapai takar akhir, warna larutan bertukar warna menjadi hijau. Nyatakan nilai pH larutan pada peringkat akhir peneutralan. Jadi pada peringkat akhir peneutralan, maksudnya dia telah mencapai takar akhir. Pada takar akhir, anda kena tahu dua benda, iaitu nilai pH larutan tersebut adalah 7. Maksudnya dia adalah neutral. Kerana asid hidroklorid ini, dia telah meneutralkan larutan natrium hidroksida yang berakali ini secara sepenuhnya. Dan dia telah menjadi neutral.
Dan yang kedua ialah anda perlu tahu perubahan warna lah bergantung kepada penunjuk yang anda guna seperti penunjuk semester, penunjuk phenolphthalein ataupun penunjuk methyl zinc. Dia mempunyai perubahan warna yang berbeza. Jadi anda mesti merujuk kembali jadual yang saya tunjukkan sebelum ini. John ingin menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai pH bagi gas amonia. Berdasarkan pengetahuan anda tentang asid dan alkali, jelaskan cara John dapat menentukan nilai pH bagi gas amonia itu. Jadi gas amonia ini dia bersifat asid ataupun alkali. Bagaimana kita boleh tentukan sifatnya? Jadi apa yang anda boleh buat ialah anda salurkan gas amonia ke dalam air dan anda ujikan larutan itu dengan menggunakan penunjuk yang sesuai dan catatkan nilai pH larutan. Contohnya anda boleh guna pH meter ataupun penunjuk semester. Nyatakan satu kelebihan kertas pH berbanding dengan kertas limas. Okey, kertas pH ini dia bagus kerana bila anda rendangkan ke dalam larutan, dia akan menunjukkan warna yang berbeza dan anda bandingkan dengan skala sini. Anda boleh tahu dia nilai pH dia dengan lebih tepat. Tapi kertas limas ini, sekiranya contohnya, kertas limas biru bertukar warna menjadi merah. Kita tahu dia ialah satu asid. Tetapi kita tidak boleh tahu apakah nilai pH dia. Jadi kertas pH ini adalah lebih baiklah. Dia memberi banyak kelebihan. Jadi jawapan yang saya tulis di sini ialah kertas pH dapat menentukan nilai pH bahan yang diuji, tetapi kertas limas tidak dapat menentukan nilai pH bahan yang diuji. Dan satu poin yang penting yang anda mesti tahu dalam bab asid dan alkali ini ialah minta maaf ya, ini salah. pH ini mesti ditulis dengan guna huruf kecil, manakala H ini mesti huruf besar. pH ini mesti tulis betul-betul P huruf kecil, H huruf besar. Jadi ini salah ya, minta maaf. Ahmad telah menitiskan 2 titik phenolphthalein ke dalam larutan N yang tidak berwarna. Okey, larutan N ini tidak berwarna. Dia mendapati larutan tersebut tidak berwarna. Adakah larutan N berasid? Jelaskan jawapan anda. Okey, bila anda masukkan titik phenolphthalein ini ke dalam larutan N yang tidak berwarna, pemerhatian anda perhatikan ialah larutan tersebut masih tidak berwarna. Jadi, apakah yang anda boleh tahu tentang larutan N ini? Adakah N ini berasid? Ya, kerana dalam larutan phenolphthalein kekal tidak berwarna dalam keadaan berasid. Cadangkan ujian lain yang patut dijalankan untuk mengukuhkan jawapan anda. Okey. Jadi apa yang anda boleh buat ialah memasukkan kertas limas biru dan merah ke dalam larutan N. Sekiranya larutan N ini ialah berasid, kertas limas biru akan bertukar warna menjadi merah seperti sini. Bertukar warna menjadi merah, maka larutan N ini ialah bersifat asid. Dan pada masa yang sama, kertas limas merah ini dia kekal tidak berubah warna. Maka larutan N ini adalah berasid. Padangkan situasi yang berikut dengan larutan yang sesuai berdasarkan konsep tindak balas peneutralan. Jadi peneutralan anda kena tahu ia merupakan satu tindak balas antara asid dengan alkali untuk menghasilkan dua benda iaitu garam dan juga air. Mari kita tengok yang pertama ini, asid hidroklorik yang berlebihan di dalam perut. Dia akan menyebabkan gastrik. Jadi anda boleh guna ubat gastrik. Ubat gastrik ini bersifat alkali. Dia boleh meneutralkan asid di dalam perut. Sekiranya tanah yang berasid dia tidak sesuai untuk menenangkan sayur-sayuran, anda boleh guna kapur mati. Untuk pengetahuan anda, kapur mati ini juga merupakan kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida yang bersifat alkali ini, dia boleh meneutralkan asid di dalam tanah. Deterjen yang bersifat alkali, anda boleh menggunakan pelembut fabrik yang bersifat asid. Yang last sekali, asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Okey, dalam mulut kita, bakteria akan menghasilkan asid. Jadi, kita perlu berus gigi dengan menggunakan ubat gigi kerana ubat gigi ini adalah bersifat alkali. Alkali ini boleh meneutralkan asid tersebut. Larutan S mempunyai nilai pH 13. Jadi, nilai pH 13 ini kita tahu larutan S ini adalah beralkali. Apabila larutan Y dimasukkan ke dalam larutan S, nilai pH campuran larutan tersebut menjadi 7. Jadi, 7, nilai pH 7 maksudnya campuran larutan itu adalah neutral. Larutan manakah yang mewakili larutan Y? Jadi,
apabila satu asid bertindak balas dengan alkali, dia akan menghasilkan larutan neutral. Jadi, larutan S ini adalah alkali. Sebaliknya, Y ini mestilah asid. Jadi, jawapannya ialah C. Supaya apabila asid hidroklorik bertindak balas dengan larutan S ini, dia akan menghasilkan campuran larutan yang mempunyai nilai pH 7 kerana tindak balas peneutralan berlaku. Penyertaan manakah yang betul mengenai ciri-ciri asid? Jadi, seperti yang saya bagi tahu pada awal slide tadi, bahan-bahan asid termasuklah contohnya jus lemon ataupun nanas. Dia adalah berasid dan rasa dia adalah masam. Jadi, jawapan di sini ialah A, rasa masam. Raja di bawah menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji tentang asid. Okey, anda masukkan logam S ini ke dalam larutan sini. Anda perhatikan dia akan menghasilkan gelombang udara ini. Dia menghasilkan gas ini. Jadi, berdasarkan raja di atas, nyatakan satu sifat asid. Okay. Asid adalah bersifat mengakis. Dan asid bertindak balas dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Ini mempunyai satu ciri-ciri yang sangat penting bagi asid. Cuma asid saja yang boleh bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Maksudnya, larutan ini ialah larutan asid. Bila anda masukkan logam S ini ke dalam asid tersebut, dia akan bertindak balas antara satu sama lain dan menghasilkan gas hidrogen ini. Berikan satu contoh logam S. Jadi contoh logam yang anda boleh guna ialah magnesium, zinc ataupun aluminium. Asid bertindak balas dengan alkali untuk membentuk garam dan air. Tulis persamaan perkataan untuk tindak balas antara asid sulfurik dan kalium hidroksida. Sini kita ada asid sulfurik iaitu sejenis asid dan larutan kalium hidroksida ini ialah alkali. Bila asid sulfurik bertindak balas dengan kalium hidroksida, kita akan menghasilkan dua benda iaitu garam dan juga air. Jadi bagaimana kita tulis garam tersebut? Kita ambil dari alkali dulu, kalium. Yang ini sulfurik, kita buangkan U, RIK jadi AT, jadi sulfat, kalium sulfat. Dan pada masa yang sama, kita akan menghasilkan air. Graf di bawah menunjukkan nilai pH bagi beberapa bahan. Jadi, cuka ini, nilai pH ialah 4. Peruntuk ini, nilai pH ialah 11. Asid hidroklorik ini, dia mempunyai nilai pH 1. Manakala bagi air kapur, dia mempunyai nilai pH 10. Bahan manakah yang boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama? Berikan alasan anda. Okey, cuka dan asid hidroklorik ini, dia boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama kerana kedua-duanya mempunyai nilai pH kurang daripada 7. Seperti yang anda perhatikan di sini. Asid hidroklorik nilai pH dia 1. Cuka ini dia 4. Maksudnya kedua-dua ini dia bersifat asid. Bagi peruntuk dan air kapur ini, dia adalah berakali. Maksudnya kedua-duanya ini mempunyai nilai pH lebih daripada 7. Berdasarkan graf di atas, sedangkan tentang kekuatan asid. Jadi, kekuatan asid, kita ada asid kuat dan asid lemah. Semakin rendah nilai pH, semakin kuatlah asid tersebut. Jadi, di sini, cuka ialah asid lemah kerana nilai pH dia adalah 4. Manakala asid hidroklorik ini, dia adalah asid kuat kerana nilai pH dia ada sangat rendah. Jadi, kita boleh buat rumusan di sini. Semakin rendah nilai pH, makalah semakin tinggi kekuatan asid. Nyatakan pemerhatian yang diperoleh sekiranya ubat gigi diuji dengan kertas imut merah. Jadi, seperti yang saya bagi tahu tadi, ubat gigi ini dia bersifat alkali. Jadi, bila anda masukkan kertas imut merah untuk menguji ubat gigi ini, kertas imut merah akan menjadi warna biru. Terangkan mengapakah kita perlu memberus gigi dengan menggunakan ubat gigi supaya dapat mencegah kerosakan gigi. Kenapa? Kerana ubat gigi itu dia adalah bersifat alkali. Dia boleh menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria di dalam mulut kita. Soalan yang seterusnya, Aminah sering mengalami masalah gastrik. Masalah gastrik ini disebabkan dalam perut kita ada asid yang berlebihan. Dr. Wong memberikan Aminah susu magnesia untuk mengurangkan kesakitannya. Nyatakan ciri-ciri susu magnesia dan terangkan bagaimana susu tersebut dapat mengurangkan rasa sakit perut Aminah. Okey. Gastrik ini maksudnya dia ada asid berlebihan. Jadi kita guna susu magnesia.
Kerana susu magnesia ini bersifat alkali, dapat menetralkan asid dalam perut. Manakah antara berikut digunakan untuk menetralkan asid berlebihan dalam perut? Jawapannya ialah susu magnesia. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kegunaan asid formik? Jadi bila anda tengok perkataan asid formik ini, apa kegunaannya? Dia digunakan untuk membekukan latex. Jadi jawapannya ialah B. Jadi itu saja untuk bab 6 iaitu asid dan alkali. Saya harap anda boleh faham dan ingat buat latihan secara berterusan dan ingat study consistently.